Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dulu, kita baca Al-Fatihah, kita hadiahkan Fatihah kita kepada pengarang kitab ini dan pensyarah kitab ini, dan kepada kedua ibu bapa kita dan keluarga yang sudah meninggal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد. Muslimin muslimat tetamu Allah yang dirahmati sekalian, kita sambung pengajian kita ni dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kita nak bicara bagaimana memahami gaya hidup Rasulullah dan Nabi fokus apa dalam hidup. Dan kalau kita boleh faham ini, dan kita ada panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut buku saya ni, kita buka muka surat 77. Jadi ada buku, kalau tak ada buku saya baca lompat-lompat. Jadi kalau ada buku kita baca satu-satu lah. Muka surat 77, hadis yang ke-114. Babu ma jaa fi sifati izari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan kain dia, izar ni maknanya baju Nabi, tapi dia lebih fokus tutup daripada ke bawah. Macam kita kalau baju Melayu, kalau kain plekat tu dipanggil izar lah, dia ke bawah. Baik, macam gitulah lebih kuat. Baik. Kata Imam Tirmizi rahimahullah bisanad akhirnya, an Abi Burdah an abihi qala akhrajat ilaina Aisyah radhiyallahu anha كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Maksudnya daripada Abu Burdah radhiyallahu anhu, dia berkata Aisyah radhiyallahu anha telah menunjukkan kepada kami sehelai kain selendang. Di sini bukan kain selendang, izar ni kain itu adalah yang bertampal, kisaan bertampal baju Nabi tu bertampal dan satu kain sarung yang kasar. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika dalam dua pakaian inilah. Allahu akbar. Ini maksud apa hadis ni tuan-tuan? Dia, kalau kita faham zuruh dia sahabat Nabi ni, bila lama dah Nabi wafat. Bila Nabi wafat lama, jadi ini rindu kepada Nabi tu, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rindu kepada Nabi, pergi jumpa siapa? Pergi jumpa bonda orang beriman ataupun isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Kok ada benda yang boleh ditunjuk. Boleh tunjuk tu maknanya ingat ke Rasulullah. Begitulah andaiannya. Dan beginilah dibuat oleh para sahabat. Jadi pergi apa yang boleh mengubat rindu kepada Rasulullah pada masa itu tu, dibawa apa dia? Selai baju Rasulullah. Baju. Allahu akbar. Baju baju Nabi macam mana? Tengok pada hadis ni, baju kisaan mulabbada. Tengok baju Nabi. Dia kata baju Nabi, Nabi wafat, masa Nabi jadi ketua negara ni. Tahun berapa hijrah ni? Tahun ke 10 lah, 10 hijrah. Allahu akbar. Khaybar banyak. Dia kata kisaan mulabbada.
Kisah mulabbada ni maknanya mulabbada bertampal. Baju Nabi yang bertampal ni, baju ketua negara ni. Dan ghaliza ni makna apa? Kasar. Kain kasar, kain apa? Kasar zaman kita ni. Kan sebut nama kain apa? Kain budak kasar ni. Ha? Kain kuning. Berapa kali zaman kita learning. Sebab semua pakaian ni halus-halus belaka, lembut-lembut. Nak Allahu Rabbi. Tuan-tuan bayangkan, ini baju ketua negara Islam masa tu. Dan Nabi tak banyak baju, tuan-tuan. Baik, sebelum cerita ni, baju macam ada riwayat menyebut macam hadis. Orang fiqh bila tengok satu Nabi, dia faham gini. Orang sufi tasawuf dia faham lain. Contoh gini tak, pernah Nabi SAW kata sahabat, kami tengok Nabi bila semayang, satu semayang tu ada kesan air mani pada baju Nabi. Salah Aisyah dibuang-buang, ada bekas-bekas tu ada lagi. Orang fiqh kata apa? Oh, baju ni Allah, maknanya air mani ni tak najis. Orang fiqh. Tapi orang tasawuf dia fikir lain. Dia kata apa? Rasulullah tak ada baju lain. Tak ada baju lain. Kalau ada baju lain, mesti Nabi tukar dah. Nabi tak banyak baju. Allahu Akbar. Ini sebab itulah dalam hadis-hadis ini, kalau kita penuh dia pelbagai tafsir. Orang ni tengok kat sini, tengok dari sudut ini, tengok dari sudut ini, dan semuanya dia akan menunjukkan suatu keistimewaan dan luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni kita tengok Nabi pakai baju kasar je. Nampak kasar ni? Ni ada ni, baju ni kasar ni. Tampal, tampung. Ada tampalan. Ada orang kita pakai tampal ni ada. Cari sikit tukar baru lalu. Tampal tak ada kita pakai ni. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi ajar konsep apa dia? Nabi ajar konsep ke sahabat. Nabi kata apa dia? Kalau sabarlah. Dan berpada apa yang ada dulu. Berpada apa yang ada. Dah Nabi SAW macam tak fikir sangat nak beli baju yang baru apa ni, sebab fikir duit yang ada nak beri sedekah, infak kepada rakyat, sedekah kepada orang. Allahu Akbar. Sebab tu infak, Allahu Akbar, itu dahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baju ini pula bertampal kain kasar pula. Orang sufi dia ambil hadis ni. Orang tasawuf, dia panggil orang sufi, orang tasawuf, orang tarikat, dia ambil ni. Orang kata orang sufi tarikat ni tak ada hadis. Tak, hadis ni dia pakai baju. Kadang-kadang pakai baju sengaja. Kadang-kadang ada tengok guru tarikat baju ikut dalam molek ikut luar molek nampak. Tapi dalam kasar kain kuning. Wallahu a'lam. Supaya apa dia? Mereka bayang dia kalau manusia ni yang dibuat oleh Nabi sendiri. Kalau hidup mewah ni, orang hidup mewah, dia mudah lupa Allah. Mudah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Tapi kalau susah, dia mudah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengoklah, biasa kalau orang susah, contohlah bila susah kok, marilah masjid. Bila kaya mewah sikit kok, contohnya jarang-jarang. Gitulah manusia. Dia pergi tempat lain. Ini yang Nabi nak ajar kepada kita ya. Allahu Rabbi subhanallah. Dan kita nampak dalam hadis ni, maknanya Nabi ni hidup zuhud, dia panggil zuhud mana apa tuan-tuan? Kita zuhud kedok ni. Zuhud kalau kita arif ialah mengambil dunia untuk menyempurnakan ibadat saja. Mengambil dunia untuk menyempurnakan tugas dan menyempurnakan ibadah lain. Ambil, bagi orang, ambil. Hadis zuhud. Sebab apa? Sebab Nabi dia fokus hidup dia. Fokus apa? Akhirat. Nabi dia fokus akhirat. Dunia sekadar sempurna tugas, ambillah sikit-sikit nikmat atas dunia, lepas tu hak banyaknya tumpu ke akhirat sebenarnya. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia berapa tahun? Ulang banyak kali. Kita hidup atas dunia berapa tahun? Berapa tahun je?
Berapa tahun ni? 100. Allah. Dah lalu kalau 200. Tak ada orang atas dunia ni sekarang ni 200 je. 100 pun tak ramai, ada seorang dua je. Ya. Hak ramainya, walaupun Kementerian Kesihatan Malaysia dia kata umur rakyat Malaysia ni sekitar 70 tahun saja. 70-75 gitu je. Cuma ada seorang dua je. Seorang dua tu adalah orang Cina ke 90 lebih, adalah seorang dua. Kebanyakannya hak mati tak sampai 70 sekarang. Mana penyanyi, nama penyanyi kita, penyanyi penasyid inti, nama apa? Suhaimi tau. Umur berapa tahun mati? 40-an. Ya. Kemarin kawan saya seorang mati, kawan sekolah lah maknanya. Awal 50-an, 50 meninggal. Ya. Tuan-tuan ni umur berusia sikit ni rezeki Allah beri. Sungguh. Waktu Nabi tahu hakikat ini. Dunia begini, akhirat hidup selama-lamanya, bilion-bilion tahun hidup akhirat. Waktu Nabi difokus begitu. Dia nampak kehidupan sebenar. Zuhud kat dunia ambil dunia sekadar untuk boleh tunai tanggungjawab, biar sempurna molek. Hak lain tumpu untuk akhirat. Ambil duit, beri semua untuk akhirat. Ni dari segi pakaian Nabi ni, Allahu Akbar. Dahsyat tuan-tuan. Allah, kita kadang-kadang pakaian Allah malu pada kita tak? Malu. Pah tukar baju, pah beli baju. Nabi ni kalau menjadi sunnah Nabi, amalan sunnah Nabi dia panggil. Kalau ada baju baru, orang hadiah baju baru Nabi, katakan macam ada muslimat Ansar, dia hadiah Nabi baju baru, baju lama Nabi lipat-lipat, hadiah ke orang. Hadiah ke orang lah. Kita ada baju baru, lipat-lipat lama, tak nak robok. Pernah robok baru fikir lain. Sabar Masa bila tengok gini, Nabi fikir akhirat banyak, kita jauh, ya Allah, jauh sangat. Allahu Akbar. Dan pakaian Nabi ni, pakaian begini ketika Islam hampir menguasai dunia. Mana negara kaya dah masa tu, tapi Nabi masih lagi nak pakai begini. Allahu Akbar. Dia kalau pakai baju kasar ni dipanggil, kalau ni dipanggil mujahadatun nafsi. Kita lawan perasaan kita biar apa dia, tak mau mewah gitulah maknanya dah. Jadi pahallah. Kita bukanlah mampu, kita nampak tak mampu kita nak ikut 100%, tapi paling tidaknya semangat itu kita kena ada. Ke arah itu ada. Sebab tu Nabi kata saddidu wa qaribu wa abshiru. Nabi kata ikutlah sunnahku, saddidu tepat. Kalau tak boleh tepat pun ikut hampir. Kamu akan gembira, kata Nabi. InsyaAllah dah. Kita ni bukanlah lama sangat hidup, tetap lama dah atas dunia dah. Kita guna tengok. Itu dia. Baik, itu hadis yang pertama kita baca malam ni. Allahu Akbar. Ada setengah ulama' dia kata molek benar orang yang di akhir dekat-dekat dah umur dia ni, umur dah lama ni, kita kena berubah begini juga. Berubah begini pakaian, kita berubah lagi dah, tumpu tu akhirat biar sungguh sikit. Allahu Akbar. Baik, hadis yang kedua. Hadis Imam Tirmizi bi sanadi, kita ambil sanad akhir sekali. Anak akhir anil Ash'as qala sami'tu ammati tuhaddithu an ammiha qala bainana ana amshi bil madinati idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malha qala ama laka fiyya uswatun fanazartu fa idza izaruhu ila nisfi saqai. Daripada Ash'ath bin Sulaim, dia berkata, aku mendengar daripada ibu saudaraku, dia meriwayat daripada bapa saudaranya, dia berkata sedang aku berjalan di kota Madinah, berjalan di Madinah zaman Nabi ni, berjalan, tiba-tiba ada seorang insan di belakang berkata,
angkatlah kain sarung tu, ni kalau kita gok kilah dia tinggi gok sikit. Gitulah lebih kurang. Kalau kain sarung kilah dia tinggi gok sikit, dari pakai labuh meleret tanah. Gitu. Nabi kata sesungguhnya ia lebih terjaga dan lebih tahan. Maka ternyata bila ditengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegur gini. Maka saya pun menjawab, dia pun menjawab, Rasulullah, ini terjemah dia tadi nampak dia kata selendang berjala hitam putih. Bukan gitu. Maknanya kalau bahasa kita kau ni kaisar dia Rasulullah, maknanya gitu. Di sini dia kata apa dia? Burdatum malha, maknanya pakai hari-harian tu. Pakai harian, sah jelah. Maknanya gitu. Maka Nabi bersabda, apakah engkau tidak mencontohi aku pakai tinggi mana? Maka dia pun tengok Nabi pakai kain atas pada buku lali. Kalau ikut sini dia separuh betih, maknanya atas pada buku lali. Allah. Sani hak pakai baju ni bila pakai pula sunnah Nabi. Tengok pada sini sunnah Nabi pakai labuh mana? Hak terbaik labuh tinggi pada buku lali, lagi sikat lagi baik, itu yang terbaik. Sunnah Nabi yang terbaik tu. Allahu Akbar. Sebab dia tengok sahabat ni pakai labuh, Nabi kata irfa izara akak gak sikit fa innahu atqa. Sebab cara kamu ni atqa ni maknanya bila pakai gini nampak lebih bertakwa. Cara pakai gitu. Lebih bertakwa dan lebih warak. Allahu Akbar. Wa abqa ni pula, abqa ni anqa, maknanya bila tinggi sikit, tak sentuh tanah tu, tak meleret tanah, tak labuh, maknanya tak sentuh tanah, lebih bersih, lebih tahan. Itu maksud dia. Allahu Akbar. Jadi kalau tengok daripada sini, maknanya Nabi kalau tengok ada sahabat-sahabat dia pakai pakaian, pakai benda-benda bukan pakaian saja, Nabi tegur sokmo tu. Nasihat sokmo. Tapi nasihat yang Nabi nasihat dengan cara yang berhikmah. Nabi cara berhikmah kalau bahasa kita. Sebab tu Nabi ni Nabi kenal orang. Tengok orang Nabi tengok sahabat dia tembus dalam hati tu. Dia banyak menyebut tembus dalam hati tu. Nabi tahu orang ni. Kadang-kadang kalau buat salah, hak orang yang jenis katalah gajah rimau pun bahasa kita tak berubah dah. Hak tu Nabi tegur kuat. Nabi pernah tegur ke siapa? Muaz bin Jabal. Muaz jangan dekat dengan Nabi. Kerana tunggu. Nabi kata ke dia, "Fatan ya Muaz." Muaz jadi imam. Jadi imam baca surah Baqarah waktu Isya. Orang dak cakap, orang pun kadang-kadang mari lambat dak sembahyang, marah. Mu ni Muaz, mudah hati ke Muaz? Menyusah kau orang. Begitulah lebih kurangnya jemaah dia. Muaz dengar, tak ada orang Nabi tak tegur kita, Nabi khabar umum je. Nabi kata uduhnya orang yang dia kekenyangan tapi jiran dia tidur kelaparan. Orang tu berasa lalu. Orang makan lada dia rasa pedah surga. Tapi sahabat ni Nabi tegur ni mandi dia bukan sembarangan. Akak sikit. Makna gitulah. Itu uslub-uslub cara Nabi menegur sahabat. Dan sahabat bila dengar Nabi, Allahu Rabbi subhanallah, benda mereka nasihat Nabi tu nasihat yang terus sampai ke hati ya. Baik, jadi kita tengok di sini dia gini, asalnya orang Arab jahiliyah, tabiat dia. Orang kaya-kaya jahiliyah dulu kalau pakai kain leret tanah. Ini orang kaya, orang berkedudukan, orang kelas tinggi dulu masa zaman jahiliyah dulu. Orang miskin-miskin sikat nak ikut kain. Zaman dulu. Allahu Akbar. Nabi Islam menggunakan konsep pertengahan. Taklah sikat sangat, taklah labuh sangat. Ini prinsip Nabi ajar 1000 tahun dulu sampai kiamat. Cara pakaian yang terbaik inilah dia. Maknanya kata para ulama, kalau buku lali kalau boleh jangan labuh pada buku lali. Buku lali betul tak? Buku lali bukan tumit tak? Buku lali. Maknanya tinggi sikit baik. Kalau paling maksimal
Buku itu paling comel lah. Tapi saya tengok orang Melayu kita tak jadi gini loh. Tengok kain baju Melayu kita pakai labuh loh. Orang Melayu kita Allahu a'lam. Tapi dia ada riwayat siapa-siapa yang pakai labuh yang takabur, dia rasa akulah, orang lain komen-komen dan bercakap ni orang ni durhaka, dosa, tak baik, dosa, takabur dia panggil, dilarang. Tapi Sayyidina Abu Bakar pernah dia mengadu ke Rasulullah, baju saya labuh sikit pada tumi, gimana Rasulullah? Nabi kata, ya Abu Bakrin, awak tak masuklah hadis ni, sebab awak ni bukan pakai dengan takabur, bukan dengan takabur. Jadi kalau tengok pada hadis ni, maknanya kalau kita pakai labuh, adat kita, kebiasaan kita, tapi bukan dengan takabur, tak berdosa, tak salah. Tapi afdalnya, hak tu lebih afdal. Separah apa? Separah buku lali. Ini bagi lelaki ni, bagi lelaki. Perempuan ni lain hukum dia. Perempuan tak apa, labuh pun tak apa. Sebab kadang bila kalau tak labuh dia mari angin, nampak aurat dia. Puan tak apa. Terpulanglah tuan-tuan. Cuma kalau boleh bila sembahyang tu kita akak sikit, itu terbaik. Jadi orang kita sebenarnya, kita dah ada panduan daripada Nabi sejak zuhur. Tapi orang kita dia kadang-kadang ikut fashion. Tahu fashion? Ikut fashion tau. Dulu luar apa panggil? Luar labuh. Dia panggil apa luar labuh tu? Bell bottom. Bell mana apa bell? Kakak. Dah hakim besar bawah. Zaman kita pun ikut hakim besar juga. Lepas tu zaman pang. Tahu pang? Tepat pula. Orang Melayu ni, Masya Allah, nakal juga. Padahal Nabi dah tunjuk prinsip ni. Nak pakai apa-apa. Gini. Ni 1000 tahun dulu Nabi ajar dah. Ginilah sampai kiamat. Kalau kita buat gini, itu terbaik. Cubalah tuan-tuan . Jadi kalau nak pakai kain pelekat, kilah kain pelekat tu kalau boleh. Biar tumik tu molek lah tumik. Para tumik okey dah, ataupun tinggi sikit comel. Jadi beli jubah-jubah, kalau boleh lepih-lepih lah, kalau boleh. Tapi kadang-kadang orang kita susah juga beli labuh, nak lepih bukan senang. Setengah-setengah orang payah juga. Rumah nak, Allah. Tapi kita kena husnuzon sama orang. Kalau pakai labuh, nak guna mungkin masyarakat susah. Iyalah. Jadi kita sebut tadi kalau dia niat bukan takabur, orang Melayu bukan takabur. Tapi kita nak yang terbaik. Ada. Kadang-kadang kita beli jubah memang dah lepih ada dah, dah lepih tengok pada. Terpulang dah. Cari ini adalah cara yang terbaik, itu dia. Lepas tu kadang setengah orang tak dipakai labuh, tapi bila nak sembahyang kadang dia lipat, dia lipat seluar dia. Tak apa, boleh. Baik. Faham Nabi kata, saya pakai gini, malah ikut saya ginilah, kata Nabi kepada sahabat. Itu dia nasihat Nabi. Allahu Akbar. Baik. Hadis yang berikutnya An Iyas bin Abi Salmah ibni Aqwa an Abi kana Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman pula ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kana izaru sahibi, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga daripada hadis Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman siapa dia? Sahabat Nabi yang dijamin syurga. Nabi sebut jamin syurga. Dan Sayyidina Uthman ni sangat pemalu orangnya, luar biasa. Sayyidina Uthman ahli syurga. Sayyidina Uthman mati macam mana Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman ni dia menantu Nabi. 2 orang anak Nabi bila mati Ruqayyah, lepas tu seorang lagi dia beri. Sehingga Nabi lepas tu mati juga anak perempuan dia. Nabi kata, ya Uthman, kalau ada seorang anak saya perempuan lagi, saya kahwinkan lagi dengan awak. Allah, Sayyidina Uthman bukan sembarangan. Tapi orang yang hebat macam ni pun mati pun kena katak juga. Mati dibunuh Sayyidina Uthman. Tauf kena kata Allah. Dia tak larang, biarlah. Cukup disambung gitu je Sayyidina Uthman. Sebab tu orang hebat-hebat kan tengok Sayyidina Umar kena tikam. Orang nombor orang special ni. Sayyidina Uthman kena katak mati.
Sayyidina Ali kena tikam kau, mati. Sayyidina Hasan kena racun. Sayyidina Husain kena bunuh, kau kengkak kepala lagi. Mereka orang istimewa ni, bukan orang sebarangan. Mati begitu maknanya, tapi Allah beri mati mereka tu maknanya mati yang istimewa sebenarnya dari segi hukum. Lepas tu di Palestin macam tu juga tuan-tuan. Di Palestin kita tengok, iyalah, maknanya bukan orang tak berdoa, seluruh dunia orang berdoa. Seluruh dunia doa belakang kita, doa semua. Tapi Allah kita nampak macam azab lah dia, macam kena bom gitu-gitu. Iyalah kita, tapi walau macam mana pun Allah nak beri anugerah di syahid. Allah beri anugerah. Sebab tu kita tengok sepanjang peperangan, yang paling sempurna lawan harbi fi sabilillah, yang paling sempurna kita perhatilah di Palestin saja. Di Palestin. Kalau di Syria kadang-kadang perang sama sendiri orang Islam. Afghanistan kadang-kadang ada juga perang sama, ada jugalah suasana dia. Iraq begitu. Di Palestin harbi betul. Yahudi kafir harbi. Betul, jelas. Maksudnya syarat kemenangan tu, syarat kemenangan Allah patut dapat dah. Tapi sebenarnya mungkin itulah kemenangan yang kita tak nampak. Nampak tak? Tapi walau macam mana pun kita wajib kena tolong, tak kena tolong. Kalau tidak, kita tak sempurna iman. Mak Nabi kata, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil cakna dengan urusan orang beriman yang lain, yang kena dia diazab, dibom dan sebagainya, tak ambil cakna, doa pun dok contohnya. Orang ni kalau bahasa kita juga tak sempurna iman. Kita nak biar sempurna iman. Sebab tu kalau ada minta bantuan, kita beri, insya-Allah Allah. Baik. Allahu Rabbi. Jadi kita kesimpulan hari ini, pakaian yang terbaik ialah pakaian labuhnya sekitar buku lali atas sikit terbaik. Buku lali tak apa lagi terbaik itu ya. Tapi siapa-siapa yang labuh, bukan jauhi, jangan ada sifat takabur, tak apa, insya-Allah lah. Baik. Begitu juga di sini hadis yang berikutnya, an Huzaifah bin al-Yaman qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi aw saqihi فقال هذا موضع الإيزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإيزار في الكعبين. Ini dia. Daripada Abu Huzaifah Al-Yaman, guru di kalangan sahabah dan pemegang rahsia Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang betis, dan pegang betis dia. Dia pegang. Nabi bersabda, inilah hak pakai kain atau hak pakai seluar. Nabi ajar gitu sahabat. Maksud apa tuan-tuan? Maknanya ini yang Allah kehendaki gini. Terbaik yang Allah kehendaki begini. Allahu Akbar. Maka jika enggan, maka lebih rendah. Jika engkau masih lagi enggan, janganlah sarung itu menutupi kedua-dua belah buku lali. Maknanya buku lali itu akak sikit. Allahu Akbar, terbaik. Allahu Rabbi. Kita orang Melayu saya dah perhati payahnya bab ni. Tapi boleh kita cubalah koho buat sikit-sikit, kilah atas sikit. Allah. Kalau lalu kok air tak masalah. Kalau buku lali akak sikit selesai. Ni meleret tanah. Itu dia. Jadi kita ubah mana yang boleh Habis bab ni. Baik. Kemudian bab yang berikutnya, babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tuan, kalaulah kita boleh tengok Nabi berjalan, Nabi pakai baju, Allah nikmat tuan. Sungguhlah kalau kita boleh nampaklah nikmat. Dia belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni pula cara berjalan. Dia dulu ada dah di peringkat depan tu ada dah disebut, tapi dia ulang bab khusus. Kita baca je. Baik. An Abi Hurairah, kita ambil sanad akhir sekali. An Abi Hurairah qala wala raaitu, di hadis ni panjang, dia sekerat dia ambil. Wala raaitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi
wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna la nujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarithin. Dia kata apa? Tiada sesuatu yang lebih indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah matahari bersinar pada wajahnya Nabi. Allahu akbar. Dan aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih cepat perjalanannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah bumi dilipat baginya. Sungguhnya kami maksa diri kami, sedangkan beliau bukannya orang itu, bukanlah maksud Nabi, relax je. Baik. Betul, hadis ini dia nak bawa kepada kita tentang cara berjalan Nabi, dan kalau boleh inilah cara berjalan orang mukmin. Terbaik. Nabi berjalan ni maknanya itu kehendak Allah. Nabi ni kalau bahasa kita gak 100%. Kesempurnaan yang Allah kehendaki. Tak ada lebih pada ni. Jadi kita ni ikut Nabi, berapa peratus kita ikut? Kain, pakai kain, banyak berapa peratus, pakai ni berapa peratus, gitu je. Baik, dia kata yang pertama sekali wajah Nabi. Wajah Nabi dia kata Nabi dahlah smart, handsome, luar biasa, tapi bercahaya pula. Allah yang maha tahu. Saya jumpa ramai kawan-kawan yang kata mimpi jumpa Nabi. Ramai mimpi jumpa Nabi, tanya-tanya, kebanyakannya mereka tengok nampak cahaya. Cahaya pada wajah. Ya, ini hakikat Nabi. Cahaya macam mana Allah yang maha tahu. Cahaya. Dah kita nak bercahaya juga macam mana nak buat. Tapi Nabi ada sebutlah hadis. Nabi sebutlah hadis. Nabi kata naddarallahu imra'an sami'a maqalati thumma ballagha ma sami'ahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata seseorang itu wajahnya bercahaya-cahaya, kata Nabi. Siapa dia? Orang yang dia dengar aku cakap, lepas tu dia sebar kepada orang. Orang ni wajah akan bercahaya, kata Nabi. Kata ulama, kata Imam Sufyan bin Uyainah, orang ni kalau dia beramal, dia baca hadis Nabi banyak umpamanya, lepas tu mungkin dia beramal, lepas tu dia sebarkan. Orang ni Allah bin nampak cahaya pada wajahnya di dunia lagi, bukan dunia di akhirat saja, di akhirat saja, dunia pun nampak dah. Kita serah pada Allah dah, percaya ke tak percaya nombor 2 lah. Yang penting pada kita maknanya kita tahu kita beramal tu penting. Sedua kita beramal lah tu. Lepas tu kita kabarkan anak cucu kita, insya-Allah tuan-tuan. Baik. Dan dalam bab jalan dia kata dan wa ma ra'aitu ahadan, saya tak pernah tengok lagi orang yang berjalan secepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara Nabi berjalan ni, kalau bahasa moden kita ni, seolah-olah macam Nabi sedang mengejar sesuatu. Kalau kita nak contoh guna, Allah tengok jam lambat dah, bos di pejabat dia tunggu dah, jalan guna mungkin laju dah. Tapi dia kata Nabi ni bila berjalan stabil, laju, tapi seolah macam bumi dilipat. Nabi tenang, tapi kami ikut Nabi tu. Allah, ini kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan tok. Saya kalau buat contoh macam kita nak berjalan kat airport tu kan, dia ada benda panggil escalator tu tau. Bila escalator nak ke depan, kita berjalan ke depan juga tu, jalan juga atas escalator. Ganda tak? Tahu. Allah duduk bawah keluar ke tinggal. Kalau gitu wallahu alam bisawab. Ya, macam bumi dilipat, diganda lajunya. Baik, ada dua orang yang pernah saya jumpa. Ada seorang tu dia kata dia pernah ada mesyuarat perjumpaan di Perak, orang Terengganu. Naik kereta perotong je. Dia kata dia nak cepat. Kau nak buat guna biar cepat, sampai cepat. Lalu kau ni kau gerik lah. Dia kata dia tak putus, tak kereta selawat tak putus. Allahumma salli, Allahumma salli. Oh, siapa awal? Ajaib, dia kata.
kat tanah bumi dilipat juga ke gua ni wallah. Kau tengok jam tak cukup. Apa awak tak tahu disebut ni? Betul. Jadi menjadi amalan juga orang kita kalau nak ke mana-mana biar cepat, sambil berjalan sambil selawat. Selawat Nabi. Dia kadang lambat ki apa, kadang jam, kadang lambat ki apa, kadang lampu traffic light, tu yang jadi lambatnya. Jadi bila kita selawat, berkat selawat ni jalan tak jam. Traffic light hijau semua. Laju. Tak mustahil. Sungguh. Ini amalan seorang hamba Allah. Jadi saya nak tegur juga ni, molek kalau kita berasa ya Allah, lambat dah kita ni, selawat. Amal je. Allahu akbar. Hadis yang seterusnya, hadis 1119, mana ni? Qala akhbarani Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Talib. Muhammad min Muhammad. Di sana Ali ni selepas Fatimah dia wafat, Fatimah mati, dia berkahwin dengan beberapa orang lah. Sana Ali dah lain lagi. Lepas tu dia dapat keturunan lain min walad, nama Muhammad. Ibrahim bin Muhammad min walad Ali, sana Ali bin Abi Talib. Qala kana Aliyun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masha taqalla'a ka'annama yanhatu min sababin. Daripada sana Umar Abdullah bisanad ini tadi khabarkan oleh Ibrahim bin Muhammad anak sana Ali bin Abi Talib, dia berkata sana Ali radhiyallahu anhu menyifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Nabi kalau berjalan ni langkahan kemas, lajunya Nabi berjalan macam menuruni tanah curang. Maksud mana? Macam naik, kita naik atas bukit besar, naik tu mepeh turun mana? Top. Maknanya langkahan, angkat kaki dengan himmah dan kuat, tegar tu, top Nabi berjalan. Jalan bersungguh dia panggil. Itu cara jalan Nabi. Dia kalau tak bersungguh, dia pada segi dia panggil istilah apa orang berjalan tak bersungguh ni? Hayat selipar. Hayat selipar tau. Sering tu ada semangat, tapi jalan top. Itu jalan Nabi. Allahu akbar. Sepatutnya jalan orang mukmin ginilah sepatutnya. Kita sebelum sakit lutut gauk ni patut jalan gitulah. Sungguh tuan-tuan. Orang tengok orang mukmin berjalan, Allah, haibah tu ada. Patut siapa 15 minit jalan gitu, duduk. Ni kalau berjalan lenggang-lenggok, merek selipar 30 minit pun siapa. Nampak tak? Allahu akbar. Apa kata kita lepas ni, hak dak kaki dak sakit ni, kita pekat jalan laju belakang. Boleh ji? Masuk sah. Allah, masuk sah. Allahu akbar. Dia jalan tu jalan langkah hemah, nampak. Itu dia. Dan tuan-tuan, hak ni juga rahsia, dia panggil rahsia sihat Nabi. Kita pernah sebut ni, rahsia sihat Nabi. Dia sebab tu kajian antarabangsa, pemenyebut dan jurnal antarabangsa, dia kata senaman yang paling baik untuk semua orang, terutama orang tua ni. Senaman yang paling baik bukan jogging. Jogging bahaya. Lutut tekan kuat, duk banyak masalah buat jogging. Dahlah dengan kasut kena amah-amah, trek pun kena licin, molek, kata molek. Jogging ada risiko dia. Tapi yang paling kurang risiko dan paling baik ialah jalan laju. Dia panggil brisk walking, jalan laju. Jalan laju. Dan ini jalan Nabi. Sehat tuan-tuan. Sebab tu kita diajar, kerajaan kita kesihatan ajar 10,000 langkah. Tahu 10,000 langkah? 10,000 langkah tu bukan suruh jalan macam jalan rek gedak. Dia suruh jalan cergas. Tahu 10,000 langkah baru sampai matlamat. Itu maksud dia. Sebenarnya menurut kajian 10,000 langkah tu sebab apa? Dia ambil sunnah Nabi tu. Cuma Kementerian Kesihatan yang menganjurkan itu tidak kabarlah sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi tu yang beritahu, pakar-pakar yang beritahu, dia ambil sunnah Nabi. InsyaAllah Jadi kita pun kata kita amal berjalan.
Tapi kalau dah sakit itu, dah urut, kita niat, ya Allah, kalau saya segera sembuh, ya Allah, nak jalan laju juga, boleh pahala, insya-Allah. Boleh pahala, Allahu Rabbi. Hadis yang berikutnya lebih kurang juga, dikata sini, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min sababin. Cuma takaffuan ni dibaca sikit sini, takaffuan ni jalan Nabi dada ke depan. Jalan dada ke depan. Nabi jalan dada ke depan. Wallahu alam. Dia nak gaya haibah. Yang ni menggerungkan orang tengok. Cara berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahu akbar. InsyaAllah kita amal lah mana boleh ni. Ingat, sebenarnya bila kita beramal ni, dia akan lekat, kita dekat dengan Nabi. Itu yang mahal sekali. Kita beramal ni, Nabi buat gini, kita amal juga. Dia dekat dengan Nabi. Itu rahsia besar tu. Baik. Satu lagi hadis, isi lagi. Tak isi lagi tak? Okey, 2 minit isi lagi hadis. Baca laju-laju je. Bab 20. Dia kata babu ma jaa fi taqannu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penutup kepala Rasulullah. Apa maksud dia? Kita baca hadis. Hadatsana Yusuf bi sanadi an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu masalah ni. Terjemahan dia, perbanyakkan kain lilit. Bukan. Kain pelapik pakai kepala Nabi ni seolah-olah macam penjual minyak. Apa maksudnya? Dia gini. Nabi ni selang seli, biasa selang seli pakai minyak rambut. Nabi suka pakai minyak rambut jenis apa? Biasa zaitun lah. Nabi suka. Kita dah sebut, Nabi ambil minyak rambut, Nabi letak atas tangan dia ni. Dia banyak menyebut, Nabi akan ambil, biasa Nabi akan letak di kening dulu, kening. Allah. Lepas tu Nabi ambil janggut. Lepas tu barulah banyak sikit, barulah Nabi rata seluruh kepala, seluruh rambut di kepala dia. Jadi bila rambut Nabi ni basah dengan minyak, Nabi tak boleh kena serban dia. Nabi akan serban. Jadi sementara tu Nabi akan letak kain dulu, kain khas penutup supaya tak kena serban Nabi. Jadi pakai dulu. Lepas tu Nabi buang lah barangkali gitu dah. Lepas tu Nabi buang. Jadi bila pakai semua minyak, apa jadi kain tu? Itu dia panggil qinah. Jadi kain itu bila banyak kena minyak, dia kata seolah macam penjual minyak. Penjual minyak barangkali kena minyak besar, tak barangkali gitu barangkali. Cuma nak khabar daripada hadis ini bahawa Nabi selalu meminyakkan rambut dia. Ada riwayat riba ni selang-seli hari ni berminyak, esok dah lusa pula. Kita lamanya dah tak minyak rambut. Ke sebab tak ada minyak. Kita tak ada rambut. Ada rambut nampak banyak je. Boleh belaka dia. Minyak zaitun tu contoh. Orang kita dulu minyak nyo, tahu minyak nyo? Minyak nyo tanah nyo. Allah, kita zaman kecil-kecil dulu minyak nyo, lepas tu ubur bunga apa tak tahu lah. Bunga apa ubur? Kiambang. Bukan kiambang betul ke tak, Cik? Kenanga ke apa? Allah. Nabi sebut contoh minyak ni contoh saja. Banyak lagi benda-benda lain. Sebab mudah untuk Nabi. Jadi kita cuba dah. Lepas pada ni balik, biar ada minyak juga rambut. Seminggu paling common, seminggu 2 kali kita minyak, ataupun seminggu sekali pun tak apa dah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik lelaki, baik perempuan. Wallahu a'lam bissawab. Cukup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اشف مرضانا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.